Makin meriah. Cuaca pun menyebelahi kita di Carnival Riau Now ni kan. Ya, Alhamdulillah. Syuk saya dapat satu tanjak. Untunglah rezeki dia pagi ni kan. Tadi bersama dengan antara peniaga yang berada di Festival Riau Now ni kan. Okey, seterusnya hari ni Ridwan, kita nak berkongsi. Saya cukup penting lah untuk kita kongsikan sebenarnya dari segi polisinya macam mana, kebudayaan dan juga pelancongan di negeri Melaka ini. Ya, betul. Dua tetamu kita bawakan hari ini untuk kita bercakap berkenaan dengan kesenian dan juga kebudayaan di sekitar di Melaka. Selamat pagi diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Jailani bin Khamis selaku Exco Pelancongan Seni dan Budaya Melaka. Juga di hujung sana kami bawakan Puan Ezlina Alias selaku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi YB Datuk Puan. Ya, terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kami di negara yang cukup unik ini saya kira. Kita mulakanlah dulu dengan YB kan. Kalau kita dah tunjulkan keunikan Baba dan Nyonya, salah satu tradisi yang cukup unik yang dikenali di negeri Melaka ini. Selain daripada itulah, apa lagi yang ditonjolkan di negeri Melaka yang menyebabkan Melaka ini unik berbanding dengan negeri-negeri lain? YB, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua sekali lagi. Waalaikumsalam. Cik Wan, Cik Su, saya nak terangkan sikit beberapa keunikan dalam negeri Melaka ni. Pertama sekali, kadang-kadang kita hanya memberi tumpuan kepada Baba dan Nyonya. Sebenarnya ada lebih kurang 13 etnik lain. Ya. Kita lupa juga Melaka ni, kalau dulu kat Melaka ni dalam 750 tahun sejarah Melaka ni, sebenarnya Melaka ni dikenali sebagai orang Melaka. Masa tu orang Melayu ke orang Cina kalau datang dari Melaka dia panggil orang Melaka. Jadi ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Baba Nyonya. Kesan perkahwinan campur, palaikat, ada Arab, ada Minang, ada Jawa, ada orang laut. Ada lagi kaum-kaum asli macam Senoi dan beberapa lain penama etnik yang lain. Jadi kita sebenarnya keunikan di sini you tak dapat nak bezakan. Macam saya contoh ni, muka saya 100% Cina. Padahal datuk saya Arab. Nenek saya Cina, lepas tu makcik saya Melayu, pakcik saya India, macam tu lah lebih kurang. Kaleng-kaleng ni orang kata sekarang. Kadang-kadang tengok macam Melayu kan. Tengok macam Melayu, dia Portugis. Kadang tengok macam apa nama India, tapi dia Melayu. Jadi yang sebenarnya kalau nak tengok darah campur ni kat Melaka lah. Yang keunikan yang berbeza, yang membezakan antara Melaka dengan negeri lain, di sini kita ada kombinasi pembangunan moden dan juga purba. Maksudnya kita ada heritage, kita ada warisan, kita ada kebudayaan yang dah bercampur, bergaul, menunjukkan suasana harmoni dan toleransi masyarakat 700 tahun dulu. Okey, itulah keistimewanya sebab selalu kita datang Melaka ni, kita datang di kawasan dataran pahlawan, kita nampak monumen-monumen dan juga mercu tanda sahaja kan. Tapi hari ini di siaran Saat Pagi Malaysia kita nak kongsi berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan di Melaka. Jadi eloklah kalau pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka sendiri untuk berkongsi apa sebenarnya antara perkara-perkara daripada dondang sayang, daripada etnik kaum masyarakat Baba Nyonya, apa lagi istimewanya di sini. Itulah kita bersyukurlah bila kita berada di negeri Melaka, apabila kita bercakap tentang konteks warisan tidak ketara lah ya, khususnya memang begitu kaya ya, walaupun kita satu negeri yang kecil, tetapi macam Datuk cakaplah 750 tahun dulu dia adalah sebuah empire ya. Semua keseluruhan Nusantara ni boleh dikatakan adalah jajahan takluk Melaka. Jadi dengan percampuran dan asimilasi budaya ya, jadi di situ ada banyak warisan tidak ketara yang ditinggalkan ya. Sebagai contohlah, selain dondang sayang yang di dalamnya terkandung juga pantun sebagai warisan tidak ketara, kita ada juga warisan tidak ketara yang lainnya kan. Kita ada juga puisi rejangnya ya. Puisi rejang tu dah hampir pupus dah ya. Tapi kita berjaya mendapatkan bahan-bahannya untuk didokumentasikan dan untuk menjadi warisan yang boleh diteruskanlah, satu penyemarak yang boleh diteruskan masa akan datang. Jadi hal-hal sebegini saya rasa bersyukurlah, khususnya untuk rakyat negeri Melaka. Hal-hal warisan tak ketara ni memang cukup banyak ya. Kita harus berbangga menjadi sebahagian daripada saksi utama kepada penjelmaan ataupun warisan tidak ketara ini. Jadi memang banyaklah, kalau kita ada lihat komuniti Ceti dengan masakannya, itu pun satu warisan tidak ketara kan. Ada banyak masakan warisan ya. Jadi ini semua adalah sesuatu yang kita rasa satu kekayaan lah. Kekayaan, ibarat Melaka ni sebagai tempat pertemuan semua bangsa. Ya. Baiklah Datuk, semalam saya sempatlah merasai sendiri, bukan semalam saja, di sepanjang Sungai Melaka banyak kali. Setiap kali pergi memang akan meremang bulu roma. Sebab apa? Kita menyaksikan keindahan Sungai Melaka itu. Semalam botnya, setiap bot tu ada persembahan kebudayaan masing-masing. Orang kata Melaka ni dari segi pelancongan is another level.
walaupun negerinya kecil tetapi pelancongan cukup besar. Selain daripada kawasan tumpuan di tengah-tengah dataran pahlawan, kita ada Kota Formosa, ada Sungai Melaka, di mana lagi kawasan-kawasan lain kalau masyarakat dari luar datang untuk merasai etnik yang Datuk cakap sebentar tadi yang dan lain itu daripada yang berada di tengah-tengah Kota Melaka ni. Adanya yang dah sedia ada. Adanya yang sedang dirancangkan. Kalau yang sedang dirancangkan saya tak nak cakap dulu. Okey, yang sedia ada Datuk. Dia is a secret of the trade tapi dengan izin lah maksudnya kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak beritahu sebab mungkin akan jadi tak luar orang. Tak surprise. Surprise element ni very important dalam pelancongan. Kami yang sedia ada macam Encore. Encore ni selepas Covid dia dihidupkan kembali. InsyaAllah Ta'ala mungkin film festival, Anugerah Film Festival Malaysia akan dibuat di Encore. Encore ni dia ada satu amphitheater. Bersebelahan dengan Selat Melaka. Dia ada amphitheater yang boleh membuatkan 2,000 kapasiti. Dan amphitheater dia bergerak 360 darjah. Terus ada lagi Orchard Penama Resort. Ni pengusaha dia Datuk Wirali. Kat situ you boleh duduk dalam suasana dengan buah-buahan dalam hutan. Lepas tu hutan pun semi hutan lah, tak ada hutan penuh. Lepas tu dalam tu bilik hotel tu pun ada jacuzzi sendiri, ada swimming pool sendiri. Jadi banyak sebenarnya bendanya orang belum tahu lagi. Ya, jadi kalau nak tahu kena pergi online kita di bahagian promosi pelancongan ataupun juga dalam mapping kita atau buku guide kita kat situ mungkin tahu. Tapi tumpuan memang kat sini. Jadi saya pun nak cuba tarik mereka pada benda-benda yang baru ni. Tapi datang tapi tak sehebat tumpuan di kawasan kota ni. Kerana macam mana pun culinary adalah nombor satu. Di mana saja Datuk? Bukan lagi di sini. Jadi saya pun boleh tahan daripada ni kan. Asam pedas Melaka, macam-macam lah laksa nyonya kan. Melaka pernah menjadi dan berapa tahun naik juara obesity Malaysia. Kan cuma saya minta Bahagia rakyat bahagia. Rakyat bahagia. Cuma saya minta insya-Allah Taala kalau makan tu beringat sikitlah. Beringat sikit bukan kita terlarang. Cuma mungkin atas kelazatan makanan tu. Tapi memang tak dinafikan kita Ridwan kan datang daripada semalam ada makanan yang dihidangkan untuk kita punya kru memang sedap sangat. Orang Melaka kalau datang sini memang takkan mengecewakan walaupun kita pergi ke gerai-gerai kecil tepi jalan sekalipun akan memuaskan hati dan juga perut anda. Okey, YB Datuk, kat sini banyak kawasan universiti sebenarnya kan, banyak anak muda ada 26 college dan universiti. Kalau kita jalan kat dataran pahlawan pun memang banyak sebenarnya anak muda yang saya rasa yalah meluangkan masa bersama rakan-rakan mereka di sini. Jadi apa peranan yang Puan Datuk sendiri untuk menarik minat anak-anak muda ini untuk berkecimpung dalam bidang kebudayaan dan kesenian dan juga memartabatkan budaya-budaya seni warisan kita terutama di Melaka ini? Pertama sekali yang terkini kita akan adakan pada 26, 27, 28 Ogos. Kita panggil Fiesta Rakyat. Nama Fiesta Rakyat tapi intipati dia sebenarnya memang kita target semua orang muda. Kita sasarkan insya-Allah Taala dengan kedatangan 25,000 orang. Dan dalam tu ada fun run, ada pertunjukan motor, ada pertunjukan kereta dan ada konsert, macam-macam lagi lah, semua biker semua turun. Memang kita itu antara caranya kita menarik pelibatan orang muda. Pada masa yang sama, mana-mana orang muda yang nak jadi travel agent atau tour guide, memang kita alu-alukan sebagai part time. Daripada dia duduk buang masa dan sebagainya, dia boleh terlibat sekali sebahagian dari pelancongan. Ini dah bukan macam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Tengah Hari Malaysia ni kan. Cuaca mengalu-alukan matahari menjemput dan dah 5 hari mendung. Bukan main panas pagi ni nak kan. Pagi. Selamat Tengah Hari Malaysia. Selamat Tengah Hari Malaysia kan. Okey. Banyak benar cerita kan. Banyak saya cerita. InsyaAllah Ta'ala penglibatan orang muda tak pernah kita tinggal. Baiklah Puan. Ya, saya. Jadi badan JKKN sendiri Ya, macam mana untuk memastikan persembahan seni dan budaya ini sentiasa dipersembahkan. Sebab saya faham sebelum ini JKKN Melaka menghantarkan delegasi ke luar negara, ke Berlin, ke Jerman dan sebagainya untuk mempromosikan bukan sahaja tarian di Melaka, malah tarian di peringkat Malaysia sendiri pun dikomersialkan di sana. Apa lagi aktiviti-aktiviti telah pun dirancang untuk memantapkan seni dan budaya di peringkat JKKN. Ya, sudah tentu usaha pemantapan ini dilakukan secara berterusan walaupun dalam musim pandemik kami tetap membuat persembahan walaupun secara online ataupun di atas talian. Jadi apabila kita telah boleh beroperasi secara fizikal, ada banyak pementasan yang menunggu untuk bulan 10 ni kita ada 3-4 pementasan teater, musical teater boleh datang ramai-ramai, boleh lihat di Facebook JKKN Melaka fanpage. Dan kita ada juga program bimbingan seni di kompleks di mana kita
mengajar secara percuma ya kepada pelbagai peringkat usia pada setiap hari Ahad ya. Kita ada kelas teater ya, asas lakon, kita ada kelas tari dan banyak sekolah ya, lebih daripada 10 sekolah bergila-gila datang di JKKN Melaka untuk mempelajari kesenian lah, untuk mereka belajar kesenian itu sendirilah. Jadi latihan-latihan dan bimbingan yang kita berikan ya, dan kita pun selalu juga buat kelas-kelas lainnya atas permintaan mereka lah. Jadi ini sesuatu yang amat kami galakkan lah ya. Kita pun suka bila semua orang dah boleh beraktiviti secara fizikal, semua datang dan belajar pelbagai kesenian, boleh buat aktiviti dan sebagainya. Jadi pementasan teater saya difahamkan sentiasa diadakan juga kan? Pementasan teater ni kita bergantung kepada ni. Baru-baru ni pula Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melancarkan Geran Sepadan dan menerusi Geran Sepadan ni lah ada banyak persembahan dapat dilaksanakan sebab dia memberi sedikit suntikan modal kepada penggiat seni ya untuk beraktiviti. Jadi itu pun memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Dengan suntikan modal itulah mereka dapat buat teater yang berskala sederhana dan besar. Jadi itu sangatlah kita hargailah. Saya tambah sikit latihan yang dijalankan JKK bersama-sama dengan Institut Seni dan Warisan. Kita buat peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, colleges dibuat. Latihan tu malah weekly, monthly pun ada. Yelah, kiranya kita mencari bakat daripada peringkat sekolah lagi kan, daripada usia hijau orang cakap Jadi bila kita jungkir daripada awal, kita boleh didik mereka dah besar, nanti dia jadi hebat lah kan. Maksudnya JKKS sentiasa menjadikan platform untuk memartabatkan kesenian dan juga kebudayaan terutama di sekitar kawasan Melaka ini. Yang Wan Datuk Seri boleh kongsikan selepas COVID macam mana sektor pelancongan di Melaka ini? Adakah seperti jangkaan ataupun melebihi? Pertama sekali saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Kedua, saya berterima kasih kepada Kementerian Penerangan, khususnya RTM. Dan yang ketiga, saya berterima kasih kepada Kementerian Pelancongan. Kerana tiga-tiga ni memang banyak memberi kerjasama pada Melaka. Malah Melaka banyak mendesak. Antaranya desakan kita bila bulan Oktober, bulan 10 tahun lepas, bila Yang Berhormat Perdana Menteri membuka sempadan antara negeri. Terus kita meletakkan lagi desakan. Dan Alhamdulillah 1 April tahun ini, Perdana Menteri membuka sempadan negara pula. Dan setelah pulih je, bila dah buka 1 April tu, kemasukan tu mendadak. Sampai sekarang ni kita sasarkan kemasukan tahun ini 6,000 orang menggunakan perkhidmatan feri. Tapi baru dalam setahun, maksudnya daripada tahun 2021 ni sampai 31 Disember, kita sasarkan 6,000 orang. Dalam sebulan setengah je dah dekat 25,000 orang menggunakan perkhidmatan feri. Perkhidmatan ferinya pertamanya sekali seminggu, dah jadi 3 kali seminggu. Sekarang nak hari-hari pula. Lepas tu ada 2 pula, satu daripada Dumai ke Melaka, satu daripada Bengkalis ke Melaka. Dengan kapasiti setiap feri itu 3 ton lebih. Belum lagi airport yang tak lama lagi nak dibuka ni, tak lama lagi, insya-Allah tak ada. Jadi kemasukan tu mendadak, ada sikit-sikit elemen terkejut sikit. Jadi semua orang bekerja keras, to be honest with you. Yang gemuk boleh jadi kurus lah. Pasal kerja pagi, petang, siang, malam. Contohnya pada saya ni hari ni. Ini start daripada pagi ni sampailah insya-Allah ta'ala malam. Jadi alhamdulillah dengan adanya begitu, manfaatnya daripada yang jual goreng pisang, yang jual tisu, yang jual prepaid, yang jual sebesar-besarnya sampailah ke hotel ataupun kategori pengusahanya kaya, mendapat manfaat alhamdulillah. Kalau dulu kosong, 500 lebih hotel, 100 lebih tutup. Ya, tetapi 400 lebih masih bertahan. Itu resiliennya alhamdulillah. Dengan izin Allah, industri pelancongan Melaka. Kalau dibandingkan negeri lain, saya fikir Melaka teruk. Rupa-rupanya it's not as bad as others. Actually we top the chart. Kita masih lagi resilient. Dan dengan ini alhamdulillah pulihlah industri hotel. Bila industri hotel pulih, culinary pulih. Contohnya mahkota industri pelancongan kesihatan seperti Mahkota Medical Center, Putra, Pantai, Oriental, 200% peningkatan pasien daripada luar, pesakit daripada luar. Ini cuma tanda-tanda yang baik, mungkin dengan keberkatan usaha dan keizinan Allah SWT. Itu di peringkat kerajaan menghasilkan polisi. Bagaimana JKKN memastikan polisi-polisi ini dilaksanakan dengan sokongan JKKN untuk memantapkan lagi seni dan budaya ini supaya ia bergerak seiring. Ekonomi, budaya kita naik sekali. Betul. Ini seiring ya sebenarnya dengan konsep keluarga Malaysia dan dasar kebudayaan negara yang telah pun dilancarkan, di mana konsep keterangkuman tu ada ya, pelestarian ya, menyemarakkan. Jadi kita mendukung semua konsep ini dengan melaksanakan pelbagai aktiviti yang menyokong aspirasi kerajaan ya terhadap penyemarakan dan pelestarian seni, budaya dan warisan sama ada yang ketara maupun yang tidak ketara lah. Jadi itu peranan jabatan lah sendiri. Dan justru itulah kita adakan esok ya, kita adakan Festival Kota Selatan ya, di mana kesenian dan kebudayaan negeri-negeri selatan semenanjung Malaysia iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor
berpesta bersama pada malam esok lah nanti. Di lokasinya? Di dataran Sungai Melaka. Di dataran Sungai Melaka. Di tepi ni sajalah. Di tepi ni saja. Ya, Jongka Walk ada malam ni ada konsert ya. Konsert seni budaya ya. Melaka ni kalau tak ada festival pun setiap hujung minggu mesti akan sesak. Itu tanda pelancongan baguslah. Ya, alhamdulillah. Datuk, saya tertarik dengan sport tourism. Sebab apa macam Datuk cakap tadi di Angkor, salah satu lokasi yang menganjurkan pelbagai sukan. Contohnya triathlon di situ ada, swimathon di Pulau Bidara, Tanjung Bidara. Teluk Bidara pun akan ada nanti tidak lama lagi. Macam mana sport tourism ini dalam elemen pelancongan di negeri Melaka? Sebenarnya sedang dirancangkan. Sebenarnya sedang dirancangkan. Antara yang dirancangkan ialah tandingan perahu naga. Besar-besaran antara pulau. Antara pulau? Saya nak buat kat Sungai Melaka. Nasi sungai dulu dah buat dah. Sekarang kita buat laut pula. Itu menarik. Jadi, antara pulau juga dan kita akan buat 3 peringkat. Satu ialah peringkat nasional. Kedua ialah regional rantauan. Dan ketiga ialah peringkat antarabangsa. InsyaAllah ta'ala kita tengah rancang kan, kalau boleh kita nak ada kesempurnaan. Jadi insyaAllah ta'ala menjelang tahun 2023 akan ada 3-3-nya insyaAllah ta'ala. Banyak lagi. Lepas tu mungkin kita akan adakan baru-baru ni ada perancangan silat sedunia. Silat sedunia dibuat di Melaka. Betul. Terus e-sport pun dah dibuat dan kita akan rancangkan di ultimatum yang besar Piala Ketua Menteri insyaAllah ta'ala menjelang tahun depan. Pada masa yang sama juga pantai Tanjung Puteri, Pantai Puteri. Baru kita adakan swimathon. Teleton pun kita akan buat lagi. Tak lama lagi insyaAllah ta'ala. Iron Man macam pernah kita buat kat sini pun kita akan hidupkan balik insyaAllah ta'ala. Saya tahu Cik Zul pun terlibat Iron Man. Tengok badan pun tahu kan. Saya buat dekat Angkor hari tu. You yang terlibat Mas. Panasnya begini. Yelah dah ramai tak perasan. Saya dah swim lah dekat pantai Laut Cina Melaka. Cik Zul ni. Wan. Cik Wan dengan Cik apa nama? Syu ni. Dua-dua tengok. Okey, badan fit Badan fit. Jadi satu titik belum tak keluar. Itulah. Saya ni nak macam kena siram dah ni. Sebab kita tak duduk belaka. Banyak makanan sedap. Tisu kat lengan saya. Okey, itulah kelebihan di Melaka sebenarnya rugi ya kalau kita tidak datang berkunjung ke sini. Satu lagi istimewanya Melaka ni dekat dengan kawasan Lembah Kelang kan. Jadi kita boleh tarik ramai sebenarnya. Weekend resort. Weekend resort maksudnya nak hujung minggu nak lepak je pergi Melaka. Betul. Murah, affordable, senang. Dekat. Okey, baik. Untuk pengetahuan anda sebenarnya, perasmian Festival Riuh Now ni telah pun diadakan semalam dan juga dilancarkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri iaitu Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tan Peleda Anwar Haji Musa. Ini sekitar pelancaran semalam kami kongsikan untuk tontonan anda semua malam tadi. Sekali kalau kita kongsikan Festival Riuh Now ini merupakan kelolaan My Creative Ventures, merupakan salah satu agensi di bawah KCOM sendiri dan yang berada di dataran pahlawan ini merupakan edisi yang ketiga dilaksanakan tahun ini selepas pertama kali ianya diadakan di Johor Bahru, kemudian yang kedua diadakan di Sabah dan ketiga di sinilah. Dan juga ia merupakan agensi telekomunikasi di Malaysia yang mana untuk kita memantapkan lagi sistem telekomunikasi kita lah. Itu antara usaha KCOM untuk bersama-sama dalam bukan sahaja memantapkan seni dan budaya, dalam masa yang sama untuk kita menyampaikan bahawa sistem telekomunikasi kita akan sentiasa diperbaharui dan juga sentiasa dimantapkan. Tahniah KCOM. Terbaik KCOM. Okey, baik. Mungkin yang Datuk ada sedikit kata-kata sepatah dua kata untuk Penerosak Pagi Malaysia. Ramai-ramai turut sama berkunjung di Festival Riuh Now keluarga Malaysia di sini. Silakan. Pertama sekali terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri daripada Kementerian Penerangan, Kementerian Pelancongan dan semua agensi-agensi yang terlibat. Kenapa kita tidak bersaing antara each other? But we complement each other. Betul. Kita bekerjasama dalam merealisasikan satu matlamat aja. Itu agar rakyat pulih balik industri kita, servis industri kita. Dan akhirnya rakyat akan dapat manfaat dari segi mencari makan. Itu yang pertama sekali. Kedua, kita dapat tenangkan kembali suasana penderitaan yang kita alami selama 2 tahun. Dan terima kasih kepada RTM. Sentiasa vibrant. Sama. Itulah tujuan kita pada pagi ini untuk kita memberikan promosi tentang kesenian dan kebudayaan setiap negeri yang kami kunjungi. Tapi hujung minggu ni di negeri Melaka lah. Okey. Mungkin Puan Zina juga mungkin ada sedikit kata-kata ringkas ini ingin disampaikan untuk Penerosak Pagi Malaysia pada pagi ini. Sama macam YB cakap tadilah ya. Kita ni kita menikmati limpahan macam mana limpahan matahari ni waktu duha ni. Begitulah kita mengharapkan limpahan orang
ramai-ramai, hadir ramai-ramai ke Negeri Melaka. Kita semarakkan balik sektor pelancongan seni dan budaya ya. Kerana dengan menerusi ketiga-tiga sektor ini, kita pun samalah ya. Komunikasi pun banyak bantu kami untuk menghebahkan lagi kan, menggalakkan lagi orang menyertai pelbagai acara. Jadi saya menyeru kepada mereka yang di luar sana untuk sama-sama menyertai semua aktiviti yang dianjurkan ya. Kita pun dah puas terkurung dah ni. Dah tibalah masanya kita kembali berfestival ya. Di samping itu memberi ruang ya kepada penggiat seni ya, kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana ya, untuk menikmati sama-sama limpahan rezeki ini insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua tetamu kita pada hari ini, Yang Muhammad Datuk Muhammad Jalani bin Khamis, iaitu Exco Pelancongan Seni dan Budaya Melaka, dan juga Puan Azrina Ilyas, iaitu Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita dah bercakap tentang